I'tiqad memang Islam for all, untuk Islam, untuk Muslim atau non Muslim. Bahkan kalau ikut bukan saja hukum hudud, Islam tu sendiri kalau boleh suruh dia masuk Islam, pasal nisbah untuk dia selamat di akhirat. Kalau memang dah dijelaskan Islam kat dia, dia tak akan selamat di akhirat esok melainkan dengan dia masuk Islam. Kalau Islam dah dijelas kat dia, dia tak nak masuk Islam, mesti buat bagi dia masuk Islam. Itu kalau Islam, orang kafir. Begitu juga orang Islam, dia tak akan selamat dengan dia buat Islam. Jadi kalau dia tak mau buat Islam juga, mesti buat sesuatu sampai dia terima juga aku Islam. Pasal apa? Pasal tambah dah Islam, sepatutnya dia mesti i'tiqad bahawa Islam lah yang paling baik untuk diri dia. Macam mana dia boleh orang Islam tapi dia tak ikut jalan Islam? Muskil tu. Dan memang mesti ada something wrong, bukan something, a lot of thing wrong yang menyebabkan dekat dia tak mau Islam. Kenapa orang Islam tak mau Islam? Tu kata bukan something wrong kan, a lot of thing wrong. A lot of ke plenty, sikitlah guna bahasa Inggeris okay. Okay. Asal nak cerita adalah mesti qabilin lisom. Baik, antaranya min Muslim, mesti orang Islam. Kafir puasa tak sah. Kalau dia kata kita pun mau try puasa macam orang Islam, macam tak percaya je orang Islam boleh puasa. Ada orang kafir kat itu tuan. Saya ada beberapa sahabat yang macam tu lah. Dia jadi pemandu teksi, toke teksi Cina punya. Cina tak percaya orang Islam puasa. Kawan saya ni, ayah dia, bukan kawan saya lah. Ayah dia tu, dia berteksi. Memang ayah dia ni isap okok kuat kan, macam naga. Wafir. Maksud saya naga ni keluar asap debu. Tak putih-putih kan kalau bulan biasa ni. Memang bahasanya tak boleh tinggal rokok. Bila bulan puasa, dia kata dia puasa, bos dia tak percaya. You puasa tak nak percaya, volunteer tak nak percaya. Lu mesti isap rokok punya. Kau tu cabar dia. You tak nak percaya kita orang Islam puasa. Tak apa, dia buat teksi, you duduk sebelah. Kawan duduk daripada pagi sampai petang, duduk sebelah dah. Wah, betul lah orang Islam macam ni lah. Lu kata lu puasa, memang lu puasa. Oh, ini memang orang tokongnya. Sikit lah. Maksudnya orang masjid, orang tak tipu lah maksudnya. Baru dia percaya kan. Kau tak, dia tak percaya. Maksudnya dia pun lapar, kata wah pun tak nak tahan tau. Dia tak tahan makan. Kawan ni, dia makan tak ada orang, tapi tak rokok tu dia tak percaya tu. Ini rokok ni lu tak boleh tinggal. Orang tak nak percaya lu tinggal rokok. Sikit kalau tuan-tuan yang tinggal rokok tu boleh tinggal sebenarnya. Orang rokok tegar gila gitu pun boleh tinggal tuan. Boleh. Dan memang yang kawan saya tu ayah dia, dan ni tak merokok. Banyak tuan-tuan orang rokok yang jenis sambung ni. Sambung kan, putong-putong tu. Buat sampai terak tu. Tak mahu sebut panjang kan. Jadi mesti Muslim. Orang kafir dia tuntutan ada, tapi tak sah melainkan dengan dia masuk Islam. Kemudian akhilin, berakal. Jadi gila kanak-kanak yang tak tamyiz tak sah. Kemudian tahir min haidin wa nifasin, suci pada haid dan nifas. Satu orang perempuan kalau katalah dia memang kaki ibadat, sampai haid dia kata aku nak puasa je. Sayang tinggal puasa kata dia. Ish. Jangan tak tahu tuan-tuan, ada orang perempuan yang memang ahli ibadat macam tu. Kita kalau agak-agak jadi perempuan mujur. Ada orang perempuan yang macam ni, jiwa dia bila ada waktu dia tak boleh main semayang, tak boleh semayang tu, dia bukan seronok ni. Pasal apa? Dia seronok ibadat. Tapi dah tak boleh buat ibadat, tak boleh lah. Dan jangan tak tahu juga kalau orang perempuan khususnya macam ni, walaupun dia tak boleh ibadat dan dia tak ibadat, sedangkan hati nak ibadat, dia tinggal ibadat pada waktu yang memang disuruh tinggal ibadat. Bahkan kalau dia gedi-gedi buat ibadat haram, dia tinggal ibadat kerana junjung
larangan Allah Ta'ala. Tinggal puasa tu berpahala. Tu dapat kat dia tuan. Kita tak dapat. Orang lelaki tak ada. Orang lelaki tak ada tu. Perempuan ada tu. Saja saya nak sebut ini. Tuan, pasal saya sendiri kalau pengalaman mengajar, adalah budak-budak kita yang memang kadang dapat latihan, kadang pengajian dia yang agak bagus. Memang jiwa dia nak ibadat sampai macam ni. Kadang-kadang pula sebelum dia balik lagi, dah dilatih dengan ibadat. Dan kadang-kadangnya dengan Quran. Sikit saya nak sebut yang tentang Quran ni. Tentang Quran ni, memang apalah Quran. Bila waktu mai haid, tak boleh baca Quran. Selalu dia baca Quran sehari 10 juzuk, 10 juzuk, 10 juzuk, 10 juzuk tuan sehari. Kita 1 juzuk benar tak? 10 juzuk, 10 juzuk. Mai haid tak boleh baca. Buat macam mana? Tak baca. Dan saja saya nak sebut ni sikit pasal ada isu ni. Kalau zaman lah ni kita tengok banyak pendapat-pendapat moden yang dia kata boleh baca Quran dalam masa haid. Memang banyak kan ni. Pening saya tengok. Baru ni pun saya ada beberapa orang duk tanya tentang orang perempuan masa haid baca Quran. Dia kata boleh. Ni tambah temu-dega nak masuk sekolah lah, nak masuk sekolah agama, nak masuk tahfiz lah apalah. Ada temu-dega tu mai haid. Dia kata, ustaz saya tak boleh baca Quran, saya baca haid. Tak apa, niat zikir. Baca Quran niat zikir. Tak betul. Tak betul lah. Fik mana dia ambil ni? Fik Syafi'i tak ada. Tak ada kaedah baca Quran niat zikir, maka tak apa, tak haram. Tak ada kan? Tak betul. Fik salah. Dia kata pasal Quran niat zikir tak jadi Quran. Ada pula. Dia tak faham maksud ulama tu. Ni kata dia hanya baca kitab Arab pun baca translation je. Dia tak faham maksud. Atau maksud ulama Quran yang tak jadi haram baca, yang bila dia jadi zikir ialah Quran yang baca pun tak rasa Quran dah, pasal dah jadi zikir. Hak tu tak berdosa. Hak tu boleh baca. Macam orang mati, tuan-tuan sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang haid sebut tak? Orang haid pun sebut tu juga. Nak makan macam apa? Orang haid baca bismillah tak? Takkan tak baca bismillah langsung. Tapi dia berasa tak dia baca bismillah tu dia baca Quran? Tidak. Tu lah zikir. Orang mati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Naik kenderaan subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Quran tu. Dengar orang azan Allahu akbar, Allahu akbar. Dia pun jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Ada dalam Quran Allahu akbar. Dengar orang zikir masjid surau la ilaha illallah, dia pun la ilaha illallah. Dalam Quran ada la ilaha illallah. Tapi dia tak rasa Quran tu. Pasal apa? Benda tu dah jadi wirid dan zikir keliling harian punya expression. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, semua ada lepas Quran tu. Itulah zikir. Ini Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala naum. Niat zikir. Tak ada ulama kita ajar gitu. Kalau saya ngaji tak ada seorang tok guru ajar gitu. Yang dia orang ni tak mengaji tapi boleh keluar fatwa macam tu. Sikitlah buat tu. Jadi antaranya kalau akan datang esok akan jadi hak ni fatwa gelong ni. Orang haid pun puasa lah. Puasa apa? Puasa untuk taqarrub pada Allah Taala. Boleh. Saya buat puasa ni saya tak bisa dengar lagi. Tapi yang terdekat dengan saya, yang banyak orang duk tanya, masa haid ambil wuduk. Orang ni ramai yang nak tanya kan. Orang perempuan lah saya cerita ni, bukan masalah orang lelaki. Orang jantan tak ada masalah, mana ada haid. Orang perempuan masa haid selalu dia dah jaga wuduk. Masa haid sunat ambil wuduk supaya sentiasa dalam keadaan suci. Suci apa haid tu? Ambil wuduk pun tak sah pasal haid. Haid lah. Haid. Kalau orang yang kencing tak putus ke apa tu lain lah. Ini hadas besar. Mana boleh hadas besar dihapuskan dengan hadas kecil? Dengan hadas kecil tu maksudnya wuduk tu lah. Nak angkat hadas kecil mana boleh? Hadas kecil pun tak boleh angkat, macam mana nak angkat hadas besar? Mana boleh? Mana boleh? Ada ustaz kata masih sunat berwuduk ketika haid supaya kita nak ambil fadilat
berwudu. Ya Allah. Pening kan dengar lah ni punya. Apa nampak pendapat fiqh lah ni. Tu saya sebut dengar tak mustahil satu hari nanti akan ada keluar fatwa ni buat puasa pula. Tuan-tuan nak dapat fadilat puasa tak apa, jangan supaya fadilat puasa tak luput. Walaupun haid lah, tapi niat puasa, takwa takarrub pada Allah Taala. Atas sebab ulama kalau memang dia haid, katalah petang ni baru main haid, batal puasa dia. Katalah dia tak makan. Kalau dia tak makan kerana memang bukan gedik-gedik nak makan, jadi satu tak makan. Jadi tak makan tu bukan kerana nak puasa. Puasa memang dia datang haid, pada dia dah batal lah. Cuma dia tak makan pasal bukan gaduh nak makan, maka yang tu tak haram. Tapi kalau katalah dia tengah duk puasa, mai haid, tapi dia niat aku nak teruskanlah puasa sampai ke malam, berdosa tak makan tu. Kalau niat gitu. Pasal apa? Pasal itu dia niat puasa. Dia nak teruskan puasa walaupun dalam keadaan haid. Itu berdosa. Jadi membezakan dosa tak mana? Niat. Satu niat tu Rasulullah isyarat dalam hadis dia, likulli imri'in ma nawa. Apa yang hang niat kan? Hang niat teruskan puasa, tak makan berdosa. Hang niat pasal tak puasa tapi tak makan, itu tak berdosa. Pasal apa? Likulli imri'in ma nawa. Saya duk ngaji tutup guru syarah benda-benda macam tu dalam kitab-kitab fiqh ni memang. Bila ngaji dengan dia. Baik. Jadi orang macam ni lah baru sah puasa nanti. Kena jaga semua benda ni. Baik. Jadi kalau ikut dia punya definisi tu, kalau syarah tu pun cukup lah tu nak faham puasa. Yang ni kata ulama dulu bijak tuan. Disebut kitab, disebut tarif. Tarif definisi dia ni ataupun definisi dia ni, kalau kita tak baca rukun syarat apa semua tu pun, faham tarikh pun nanti kita punya fahaman buat puasa. Tuan niat dah ada siang sampai malam. Lepas tu orang yang memang boleh puasa. Lepas tu cuma saya tak panjangkan tadi, jangan ada benda membatal. Kita tengok ke depan lah nanti masalah membatal tu. Tak pun sebut awal rasa senang, selagi kita baca senang tu. Pasal kadang-kadang bab baca ni dia masalah baca kan, bagi penjelasan tu. Jadi wajib masa puasa jaga diri daripada perkara yang membatal. Apa yang tuan-tuan faham benda batal puasa? Makan minum. Masyhur disebut makan minum muntah dengan sengaja, jima siang hari bulan puasa. Biasanya 4 tu sedarai disebut. Kita dalam Syafi'i 4 tu lah benda-benda besar. Makan minum muntah dengan sengaja, jima siang hari. Kalau ada pun tambahan satu lagi, murtad. Maksudnya apa-apa benda murtad. Kita mula dengan 5 dulu. Murtad ni apa? Apa-apa perkataan, perbuatan, i'tiqad yang boleh menyebabkan keluar dari Islam. Yang kita belajar dalam akidah tu lah. Katalah ada isu hudud bulan puasa. Dia kata apa? Hudud ni hampa buat, hampa balik zaman unta lah. Habis puasa. Ibadat puasa habis, iman habis kan, cabut syahadah lain, tarik balik apa yang cakap tu yang menyebabkan murtad tu. Puasa macam mana? Habis dah puasa hari tu. Mutu macam mana? Wajib imsak diri, qada nanti hari lain. Pantai ke puasa tu? Aku kan makan minum. Memanglah bukan masalah batal, bukan makan minum, bukan jima, bukan muntah. Masalahnya masalah murtad. Murtad dah mana? Tuhan pelekeh ke hudud. Hang kata balik zaman unta. Apa sajalah ayat macam tu. Dia bulan puasa, dia puasa. Dia kata hadis mana boleh pakai. Ni kasih amat murtad. Habis puasa. Habis puasa. Apa saja tu kata, apa saja. Satu nak bagi sah benda-benda ibadat je ni, antaranya akidah betul. Sikit ke sana dulu. Jadi asal nak sebutnya ialah makan minum muntah dengan sengaja. Muntah ni apa? Muntah ni buat perbuatan muntah lah, mengeluarkan sesuatu yang dalam perut atau benda yang istilah batin keluar dengan sengaja. Tu antara muntah tu jadi orang gosok gigi jolok. Ada orang pasien tu dia punya beruh gigi dah kan.
Pasien tu jenis jolok teka. Kalau wek keluar mati. Ya. Kalau tak keluar tak apa. Tapi tak disuruh jolok mata tu. Pelik-pelik. Dia jolok ke mungkin dia tak jolok, mungkin dia gosok lidah ke apa. Dia lawyer tu lain. Okey, siap. Kita ambil hak mudah dulu, okey. Jimat sedia maklum lah, tak syarah panjang tu lah. Tu memang banyak orang jaga dah pak tu. Jaga-jaga pun ada agak hak accident. Terutama yang menikah bulan Rejab, bulan Syaban. Dan ada yang bulan Ramadan nikah kan. Taklah haram, sah nikah. Tapi orang tua-tua dulu tak bagi. Dia kata bulan Syaban, orang tak menikah bulan Syaban, bulan Rejab. Pasal apa? Bukan haram, tapi takut tak boleh kontrol. Kawan baru boleh lesen L. Minta maaf tentang saya guna bahasa itu. Lagi dia gila steering tu lah. Mula tu orang muda dengan kita ni lain kan. Dia lain lah cuaca. Duduk dalam rumah 2 orang pun tak jadi apa lah. Tapi main puak-puak baru ni, duduk bulan puasa hari cuti pula. Nak buat apa hari ni? Tak tahu. Duk hang tengok aku tengok hang, senyum. Lajak kan? Sikit, sorry saya sebut itu. Macam mana pun sikit nak sebut. Yang tu sebab jimat lah. Macam mana pun kaedah kita dalam Syafi'i, yang batal kena kifarat ni kalau dia batalkan dengan jimat tu. Jadi kalau katalah dia tak batalkan dengan jimat itu, bahkan dia batal dengan makan dulu, minum dulu, lepas tu baru buat kerja, dia berdosa besar di atas makan dan minum yang membatalkan puasa. Wajib menyesal, wajib taubat, wajib qada hari itu. Cuma lepas tu dia jimat mengikut kawan Syafi'i, dengan dia batal dulu dengan sebab benda lain, lepas tu baru buat benda ni, dia tak kena kifarat. Yang kifarat sumpah, kifarat batalkan puasa dengan jimat tu. Itu kawan Syafi'i. Kalau mazhab lain, mazhab Hanafi rasanya tak silapnya hak tu aci ada jimat je, makan ke, minum ke, aci hang jimat je kena. Sekilas sekali lalu tu, bab tu jarang nak jadi. Okey, nak sebut tadi tak puas makan minum lah. Baik, makan minum yang sedia maklum, makan minum ni tuan-tuan sepadan dia tahu mana? Makrah. Satu, bulan puasa ambil coklat masuk mulut, batal tak? Pasal apa tak batal? Itu tak telan, jadi batal dia tak telan. Pasal telan tu baru panggil makan minum. Makan pepejal masuk, minum cecair. Cecair tu sama ada cecair bendasing ataupun air liur yang memang cecair, tetapi air liur itu bercampur dengan bendasing. Jadi katalah berasa kari, cabai ke apa, daging, campur air liur ke gusi berdarah, ada benda asing lah. Dalam mulut saja tak batal lah, pasal dia bukan telan. Pasal tarikh makan minum ialah masuk ke batin dan makhraj dia batal. Jadi telan tu batal. Sama ada pepejal, sama ada cecair. Cecair tu kalau air liur semata-mata tidak. Tapi kalau air liur bercampur dengan sesuatu bendasing. Bendasing tu ubat gigi, sisa makanan, pewarna, darah, apa saja, ataupun makanan yang kita rasa waktu masakan, masa ambil mulut, cek alat perasa lidah. Rasa tu yang ulama bahas dalam fiqh, dia kata makruh. Pasal apa? Masukkan makanan dalam mulut tanpa ditelan, lepas tu buang kumur. Tu yang makruh dan dia tak membatalkan. Kumur ayat kumur pun berkumur-kumur tu benda asing masuk. Campur dengan air liur, betul ludah, buang, istilahnya sampai zon tak ada air liur tu, air liur atau air liur yang bercampur dengan air tu. Nak kata buang semua tak ada. Tapi katalah kita boleh rasa lagi air tu, ini bukan air liur ni, duk berasa air. Duk berasa air tu, boleh rasa puih sampai mana? Sampai zon, ada sangkaan kuat kata tak ada dah dalam mulut. Dalam mulut tu tak ada air tu. Ubat gigi pun sama tahap dia.
Komo kalau tuan-tuan komo ada rasa lagi. Komo ada rasa lagi. Komo ada rasa lagi. Komo ada rasa lagi. Sampai bila tuan-tuan nak komo? Tuan-tuan komo sampai istilah dia, dobit dia sampai zon tak ada rasa. Kalau ada tak ada, ada tak ada. Tu syak. Syak tak apa. Maaf. Satu kaedah yang paling cerdik ialah jangan berkomo lah pada waktu-waktu yang kena puasa. Jangan gosok-gosok gigi pakai ubat gigi tu maksud saya tu. Jangan gosok gigi, jangan pakai ubat gigi pasal takut payah nak cam. Tambah pula kita cuai. Apa tu? Biasa macam tu. Jadi bulan puasa pun dicuai. Batal puasa. Nak sebut tentulah. Macam mana pun nak ambil faham jauh sikit dalam bab puasa ni ialah ada isu-isu yang model lah ni. Dia kata apa? Korek telinga tak batal, korek hidung tak batal. Pasal apa dia dah tak batal? Kerana yang tu tak kenyang. Tu alasan yang bagi tadi. Korek hidung, ubat mata. Macam mana pun nak faham, kena faham dulu tak saja sebut dulu. Sengaja tak sengaja tu satu harap betul-betul. Tapi yang ni tak ada langsung kait-kait tu. Dia kata apa? Korek telinga tak batal pasal bukan dia kenyang. Dia bubuh batal tak batal tu tang kenyang. Kalau itu tak ayat liok telan tadi kenyang. Tak kenyang tak ada apa, makan pi 2-3 orang sudut. Tak kenyang. Dan sesat tu juga ada orang faham tu yang rasa makruh. Makruh dia dah. Yang makruh rasa bukan telan. Telan batal walaupun sikit. Okey, macam mana pun sikit atas sebut ulama ni. Yang batal tu ialah apa-apa yang melalui makraha. Itu istilahnya muftir. Jadi faham daripada bab makan minum. Jadi makan minum batal makan tu siapa? Benda zahir masuk batin dan benda tu berongga. Rongga yang zahir masuk ke batin. Ada apa-apa masuk daripada zahir ke batin batal. Itulah makan dan minum. Dan termasuk makan minum itulah ulama kias mengikut kawan yang Syafi'i. Apa dia? Mana-mana yang istilahnya rongga, zahir, batin. Telinga ada istilah zahir, batin. Zahir yang mana boleh dilihat dengan pandangan mata pada waktu sembang. Dalam benda tu dipanggil batin. Masuk sesuatu, lebih kadar itu, istilahnya batin, batal. Itu dobit fik. Hidung, yang ni zahir. Zahir. Jadi umumnya kalau yang batang hidung sini zahir lah kan. Tambah yang kalau dia serombong tu besar sikit. Lagi clear yang nampak. Zahir. Batin mana? Hak dalam ni. Batin. Tu memang batin dan berkhilaf tu kalau sedut air sini, sini je. Macam mana komo-komo sini je, tak masuk tak apa. Telinga sini saja. Tapi kalau ambil air telinga tak ada orang buat gitu rasanya. Saja saya tunjuk kod ada yang tu. Batal. Batal pasal apa? Batin. Zahir ke batin. Antara tu yang dobit kita dalam kaedah Syafi'i ni, yang nama membatal tu apa? Masuk sesuatu daripada zahir ke batin melalui rongga. Sama ada rongga tu rongga terbuka ataupun rongga tertutup. Rongga terbuka macam ni ataupun tertutup. Tertutup macam mana? Darah. Ada rongga darah. Mesti ada salur darah. Masuk sesuatu, cucuk jarum, ambil darah atau keluar darah. Kalau ambil ataupun keluar, jarum mesti masuk kat salur darah, baru boleh keluar ataupun masuk darah. Itu apa? Nisbah puasa batal. Pasal apa? Ada sesuatu masuk di batin. Batin yang berongga. Masuk lubang kencing, masuk lubang bongkok, batal. Pasal apa? Ada benda yang zahir masuk ke batin. Satu kalau masalah bawah, saya ngaji dulu tutup guru ajar hari ni. Dia kata jaga dalam bulan puasa jangan duk berendam dalam sungai untuk kentut. Pasal kentut gembuang pungkak tu dia buka. Put keluar tak apa. Katuk lagi macam mana?
air masuk. Green tea masuk. Sejuk air duduk dalam. Puasa dalam sejuk. Batal. Pasal masuk daripada zahir ke batin. Mesti tak kencing dalam air. Gendam awang tu dalam air, kencing. Dia keluar apa? Keluar. Dia berhenti. Otot jerut tu terus dia nak jerut, air masuk. Batal. Bahkan dia tak elok untuk kesihatan lelaki. Tak faham tanya lain. Okey, masih cerita telinga. Okey. Jadi benda batal tu apa? Benda yang zahir masuk ke batin, yang dalam tempat yang nama rongga, sama ada yang dah sedia terbuka ataupun dia tak terbuka lagi, tapi istilahnya dia rongga. Jadi kalau masuk bukan dalam rongga, tak apa. Antaranya injection di bau, cari darah, cari urat darah, tak ada. Itu isi, itu tak betul. Bagi injection di punggung, pungkok, bukan lubang pungkok tau, pungkok roti menggali tu, injection tu isi tu, tak betul. Insulin yang darah tinggi, kecil mana, kecil mana? Dia cocok sini kan, hantam kat badan ni, dia bukan cari darah tu, sini. Pasal tak betul, pasal dia isi. Tapi ambil darah, derma darah bulan puasa. Kalau ikut fake kita, batal. Tuan-tuan tengok kenyataan-kenyataan moden keliling punya. Macam tu lah. Tuan-tuan ada pernah baca, betul lah saya dah abang tu. Tapi kalau ikut tak betul, fake lah. Salah. Ngaji kita lama tuan-tuan tengok elok-elok. Baca kita mana pun. Kalau dalam fake disiplin Syafi'i ni, kita akan dapati bahawasanya kenyataan tersebut adalah tak betul. Baik. Jadi nisbah apa kita bicara sekali lalu untuk puasa tu selesai. Macam mana pun untuk lalu kitab. Tengok saya nak baca laju lagi lah. Kalau tak perlu syarah tu, saya dah syarah tadi sebenarnya. Baik. Nak baca passion tu lah. Dia sedang dengar tu. Tu baru beradab dengan bahasa kitab. Kata dia, wasyara itu wujubi siyami, salah satu asya. Syarat-syarat wajib puasa 3 perkara. Wa fi ba'di nusakhi, sebahagian pada salinan matan. Pasal kitab kita ni atas nama matannya matan Batu Kerip, ada ambil matan kan. Kadang-kadang dia orang duk kumpul-kumpul yang buat manuskrip lama ni, dia orang nak tulis balik ni, ada yang tak serupa. Ulama dulu yang tak serupa pun punya amanah dia dengan kaedah menulis kitab. Dia akan kata apa? Ada matan lain tulis macam ni, ada matan ni tulis macam ni. Amanah, baik ilmu. Kita kadang tak peduli apa dia. Dia orang bahasa yang dipakai pun nak nukil tu, ada matan kata macam ni, ada matan kata macam ni. Setengah matan sebut salah satu asya, sebahagian nusakh, sebahagian salinan matan kata arba'atu asya, ada 4. Jadi yang dia tulis dalam ni 3 lah, dia ambil 3. Mana yang Islam wal bulugh wal aqlu. Islam berakal, baligh berakal, wal qudratu ala saum, dan ada kemampuan atas puasa. Kalau ikut syarah belakang tadi tu. Wa hadza huwa saqit. Baik, huwa hadza yang keempat ni, mampu puasa, al qudrah ala saum, ada keupayaan puasa. Syarat ini adalah yang gugur ala nuskhati salasah, di atas naskah yang kata 3 tu, yang syarat keempat ni yang tak ada. Jadi fala yajibu shaumu ala adadari zalik, tak wajib puasa atas lawan demikian tu. Maksudnya orang ni tak mampu puasa, mungkin disebabkan tubuh yang lemah, dhaif, dah tua, berpenyakit, bermasalah, perut, usus, macam-macam lah. Itu istilah tak ada kuasa. Begitu juga orang gila tak ada OKU, yang OKU yang memang macam taraf gila tu tak ada akal. Begitu juga al-bulugh, kanak-kanak yang khususnya kanak-kanak yang tak ada tamyiz, yang tak sampai 10 tahun. Kalau 10 tahun dah boleh pukul, 7 tahun dah suruh, itu pun dengan syarat ada keupayaan puasa. Islam, kafir tak disuruh, bahkan suruh dia masuk Islam. Lagi bagus. Okey, kita baca ni baru buka ruangan soalan. Ada soal tu sekitar tentang yang tak kena tu kafir, kanak-kanak yang tak umur 7 tahun lagi. Pasal 7 tahun dah ada suruhan, tu pun dia tak mampu, berakal dan umum kuasa, ada kemampuan untuk puasa. Untuk orang tua yang tak mampu, tak ada lah taklif. Soal.
Dah. Suruh dia puasa umur 4 atau 5 tahun ni. Dari segi salah tu tak salah, cuma taklif tak ada. Lagipun dia tak tamyiz, atas nama sah ibadat tu tak ada, cuma bagus di atas latihan.